اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bertemu kita kembali dalam bicara tauhid. Pertama sekali, kita kena faham bahawa mengenal Allah ini, mentauhidkan Allah ini satu perkara yang wajib, fardhu ain bagi setiap mukallaf. Setiap orang Islam kena kenal Allah. Tapi bila kita sebut nak kenal Allah, pertama sekali yang kita mesti menggunakan adalah akal fikiran. Kita kena banyak berfikir tentang kejadian Allah. Cuma kita dilarang untuk berfikir tentang zat Allah atau tentang diri Allah tu tak boleh. Jadi kita sekarang pendekatan kita nak ambil, maksudnya kita nak berfikir tentang kejadian Allah. Adakah selama ni kita dah selesai fikir tentang kejadian Allah? Maksudnya mungkin ada lagi yang belum, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pertama sekali dalam membicarakan bab tauhid ni, kita kena faham satu perkara, iaitu Allah, kita kata yang maha berkuasa. Kuasa semua milik Allah. Makhluk tidak ada sebarang kuasa, tidak ada. Kalau kita lihat, kita ternampak makhluk tu berkuasa, itu sekadar mata zahir. Mata zahir memang kita nampak makhluk berkuasa. Seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, manusia bermata tiga. Mata zahir, mata akal dan mata hati. Pada mata zahir, kita lihat hanya makhluk yang ada. Maksudnya mata zahir tidak boleh nampak kebesaran Allah, tidak boleh lihat kekuasaan Allah, tidak boleh lihat keagungan Allah. Mata zahir tak boleh. Mata yang dua biji ni, dekat kepala kita ni, kat muka kita ni, hanya nampak yang zahir. Lahir semua nampak makhluk yang berkuasa. Selepas itu, kita ada dua lagi mata. Mata akal dan mata hati. Jadi, mata hati kita ni, kita kata, ialah bersedia. Kena kosongkan mata hati atau hati kita untuk Allah campakkan akan kebesaran serta keagungan zatnya. Seperti mana maksud hadis riwayat Abu Daud, Allah berfirman satu hadis kursi yang bermaksud tidak ada satu benda pun yang di langit dan di bumi yang boleh memuatkan segala kebesaran zatku kecuali hati hamba-hambaku yang lunak dan tenang. Jadi sekarang Allah nak menggunakan hati kita untuk Allah campakkan kebesaran dia. Allah campakkan. Saya ulang sekali lagi. Kebesaran Allah hanya Allah yang boleh campakkan ke dalam hati, bukan kita. Kita boleh berusaha berzikir, beramal ibadat, buat baik, buat itu, buat ini, tapi yang nak campakkan itu adalah Allah. Jadi sekarang ni kita ada manusia bermata tiga, mata zahir, kita nampak semua makhluk yang buat, semua makhluk yang mencipta itu, mencipta ini, menghasilkan teknologi dan sebagainya, mata zahir. Jadi kita kena terima fitrah itu. Maksudnya begitu. Walaupun Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96 yang bermaksud wallahu khalaqakum, yang berbunyi Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang bermaksud kamu aku cipta, dan padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Apa yang kita buat sebenarnya Allah yang buat. Itu maksudnya hakikat. Itu ialah hakikat. Maksud hakikat bukan pada mata zahir. Hakikat tu maksudnya kita nak bawa ke dalam hati kita. Maksud yang nak bawa ke hati kita. Hakikat ni benda yang batin. Nak bawa dalam hati kita, kita nak yakin bahawa kita dah Allah cipta dan benda-benda kita buat pun Allah yang buat. Itu maksud dia, nak masuk dalam hati. Tapi pada mata zahir ni, kita kata apa? Kita nampak makhluk manusia yang buat, teknologi yang buat, Jepun, Korea yang buat, Amerika yang buat. Semua nampak zahir. Jadi kita kena terima fitrah itu sebagai kita kata satu sunnatullah. Jadi pada mata zahir. Tapi sebelum dia masuk ke dalam hati, di mana hati maksudnya Allah yang memasukkan kebesaran dia dalam hati. Dengan asbab kita melihat kebesaran makhluk. Lihat kebesaran makhluk depan mata, kita lihat kehebatan makhluk depan mata. Kalau kata kita tak betul, Allah tak masukkan kebesaran di dalam hati, kita akan nampak kebesaran makhluk, kita akan nampak kehebatan makhluk, kita akan nampak kekuasaan makhluk. Itu masalah dia. Maksudnya kita tak nak begitu. Pada mata zahir, ya, kita mengaku kita yang buat, kita yang melakukan itu, kita yang melakukan ini, kita yang menghasilkan itu, kita yang menghasilkan ini. Manusia mencipta teknologi, mencipta kemewahan, mencipta segala benda yang kita lihat pada mata kasar sekarang ni, berbagai ciptaan-ciptaan terbaru yang menggunakan untuk masalah kehidupan dunia. Tapi pada hakikatnya sebenarnya Allah yang buat.
Hakikat ni di hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut tentang mata zahir dan mata hati, dia ada satu lagi mata akal. Mata akal ni dia di antara mata zahir dan mata hati. Apa kerja mata akal? Inilah dia. Bila kita nak mentauhidkan Allah, kita nak gunakan mata akal, nak gunakan akal, nak gunakan hukum akal, nak berfikir tentang kejadian Allah. Sekarang ni kita banyak lalai dan cuai, kita tak gunakan mata akal dengan sebaik-baiknya. Kita terus tengok zahir, kita dah mula rasa seronok di hati, kita yakin dengan makhluk. Itu kesilapan kita, kelalaian kita. Ya, sekarang kita nak gemblingkan pemikiran kita, akal pemikiran kita, mata akal kita, atau saya sebutkan mata akal kita, untuk bagaimana kita nak buat supaya Allah nampak Allah Ta'ala itu mencipta segala-galanya, supaya hati kita yakin yang menciptanya adalah Allah, pada zahir adalah makhluk, pada hakikatnya adalah Allah, pada hakikat yang tak nampak. Jadi akal kita peranan yang paling penting. Macam setengah ulama tauhid mengatakan, bergantunglah kepada akal kamu seperti seolah-olah nyawa kamu bergantung kepada dia. Kalau tak ada akal, habislah kita tak ada fungsi lagi, tak ada lagi makna kita hidup di dunia ini jika kita tidak boleh berfikir tentang kebesaran dan keagungan Allah. Jadi kita nak berfikir tentang kejadian Allah. Okey, contoh kita tengok ya. Banyak contoh yang saya buat sebelum ni. Jadi kita tengok, pertama sekali kita tengok apa benda yang kita kata yang contoh panca indera yang Allah bagi, mata, penglihatan, pendengaran, perasa, bau, hidu, itu semua panca indera Allah. Akal berfikir. Maksudnya contoh, saya baru buat contoh banyak dah. Kita tengok contohnya manusia mencipta satu teknologi, satu apa-apa benda yang moden lah, macam telefon bimbit, smartphone dan sebagainya. Kita rasa maksudnya kita taksub pada benda tu. Kita rasa memang sekarang ni zaman telefon bimbit, kalau tak ada telefon ibarat kita tak boleh hidup. Zaman sekarang manusia tak boleh hidup tanpa ada handphone. Sama ada untuk diri dia, untuk pekerjaan dia, untuk pembelajaran dia, untuk perhubungan dia, komunikasi dia. Kalau tak ada telefon bimbit, dia tak boleh hidup. Maksudnya kita bergantung pada telefon bimbit itu. Saya kira kita seolah-olah bergantung kepada benda tu untuk menguruskan hidup kita. Sampai macam tu Allah buat. Tapi Allah Ta'ala ciptakan benda tu, teknologi telefon bimbit tu, supaya kita berfikir. Maksudnya Allah boleh buat sesuatu, manusia boleh taksub pada dia sehingga dia bergantung pada benda tu. Itu belum Dajjal turun lagi, tuan-tuan. Allah buat Dajjal, tengok manusia, macam mana manusia nak bergantung pada Dajjal. Sebab apa? Kalau tak ada Dajjal, susah aku. Kalau tak ada kerana Dajjal, aku tak boleh hidup. Aku nak bergantung pada dia. Itu contoh. Telefon bimbit satu contoh bagaimana manusia nak bergantung pada dia. Kalau tak ada telefon bimbit, tak boleh hidup, tak boleh bekerja. Kalau dia tinggal kat rumah, cepat-cepat dia pergi ambil. Dia kata dia patah balik, dia ambil. Kenapa? Kalau tak ada ni susah aku, dia kata. Macam mana bergantung. Jadi itu kita kata Allah boleh mencipta apa saja. Maksudnya Allah cipta. Tapi kita bila ada akal fikiran, kita kena berfikir macam mana kita nak gunakan ciptaan Allah itu untuk merasai kebesaran keagungan zat dia di hati kita. Maksudnya begitu. Contohlah kita kata telefon bimbit, pencintaan Dajjal yang akan datang, yang Allah kata Dajjal mesti ada sebelum kiamat, dan dia diberi kuasa, ibarat kun fayakun, Allah bagi pada dia. Maksudnya begitu. Jadi dia cakap apa semua jadi, dia doa makbul. Contoh Allah Ta'ala zahirkan kekuasaan Allah pada dia, supaya nak tengok, nak uji iman kita sejauh mana manusia bergantung pada dia. Maksudnya macam sekarang bergantung telefon bimbit, tuan-tuan boleh rasa sendiri. Kalau telefon tak ada, pagi-pagi bangun dah buka dah telefon. Maksudnya apa? Dah perlu benda tu. Tak kira siapa lah rumah tu, kalau ada 5 orang ada seorang satu. Maksudnya tak boleh. Maksudnya begitu. Itu contoh Allah Ta'ala buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, baik, pertama sekali kita nak guna akal. Bila guna akal, tajuk hari ini adalah tanda beza. Tanda beza. Maksud tanda beza ni, pertama sekali sebelum kita mengenal Allah, kita nak kenal. Kita nak kenal Allah, tapi kita tak boleh berfikir tentang zat dia, maka kita kena fikir tentang kejadian dia. Maka bila sebut begitu, kita kena guna akal fikiran sepenuhnya. Pertama sekali kita nak tahu tanda beza. Baik, Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wallahu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk, tidak sebanding dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk, tak serupa. Jadi kita nak, bila kata begitu, bila sebut tak serupa, kita kena faham bahawa kita tidak boleh menggunakan akal fikiran untuk membayangkan Allah, untuk mengkaji zat Allah,
untuk kita berfikir tentang zat Allah. Tak boleh, dilarang. Kita kena gunakan fikiran untuk mengkaji tentang makhluk. Jadi kita tengok makhluk Allah jadikan dalil penunjuk. Maksudnya penunjuk tentang adanya Allah, tentang wujudnya Allah dan makhluk. Maka kita nak guna akal fikiran ini untuk mengkaji tentang makhluk, untuk kita nak tengok, nak gunakan makhluk sebagai dalil, kita nak tunjuk Allah, nak membuktikan Allah tu ada dalam makhluk dengan menggunakan akal fikiran. Contoh saya kata tuan-tuan dan puan-puan, baik, makhluk ni benda yang dipanggil yang kena jadi. Sebelum mana saya cerita dalam kuliah-kuliah tauhid sebelum ini, makhluk benda kena jadi, benda yang tak boleh jadi sendiri. Antara apa yang tanda nak bezakan Allah dengan makhluk? Pertama, kita kaji diri makhluk, kita lihat diri makhluk ni, ya, sifat pertama dia bertepi. Tubuh dia bertepi, tubuh makhluk bertepi, bersempadan, ada had, ada hingga, ada tempoh masa. Itu makhluk. Tak kiralah dia jenis apa. Jenis sama ada jirim, jenis benda tongkol, benda yang maksudnya pokok, batu, kayu, matahari, bulan, bintang, orang, binatang, semua makhluk jenis jirim yang tubuh dia ada sempadan, bertepi, ada had, ada hingga. Tinggi berapa kaki, berapa cm, sampai kaki 160 cm, kiri kanan saiz besar mana, berat dia, tempoh masa dia hidup, semua bertepi. Kita nak guna kata bertepi. Tuan-tuan kena lazimkan perkataan makhluk itu bertepi. Makhluk bertepi. Maksudnya, bila kata makhluk itu bertepi, okey, kita tengok satu-satu. Keadaan ringkas, 30 minit je saya nak urai. Tuan-tuan, sebenarnya benda ni satu ulang kaji semula daripada kuliah tauhid yang lengkap pada siri dulu-dulu punya. Jadi yang ni saya nak sentuh benda penting saja. Jadi makhluk ialah bertepi. Jadi bila bertepi, maksudnya apa tepi jirim? Tepi yang atas macam ni lah. Dia ada 6 tepi. Tepi 1, tepi 2, tepi 3, tepi 4, tepi 5, tepi 6. 6 tepi. Jadi bila sebut 6 tepi, dia bersempadan. Sempadan dia daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Makhluk dia ada 6 tepi. Dia bertepi, tubuh dia bersempadan. Ada had, ada hingga, ada tempoh, berapa lama dia boleh tahan. Itu sifat makhluk, dia bertepi. Katakan, kita kata jenis jirim bertongkol tadi macam pokok, kayu, orang, batu. Jenis jisim macam angin, cahaya, dia bertepi. Dia ada sempadan had hingga je. Dia boleh langgar sebuah negeri lain tak kena ribut taufan. Maksudnya begitu. Juga angin masuk dalam badan kita, angin salah makan masuk angin, gastrik kadang-kadang keluar angin, macam-macam. Dia bertepi, dia bertubuh, ada sepadan, ada had dan hingga. Yang ketiga, benda makhluk jenis cahaya pun sama, dia bertepi. Ada malam, kita sekarang siang, dunia suasana malam. Allah Ta'ala cipta semua tu dalam keadaan bertepi. Makhluk dia bertepi kerana dia kena jadi, dia kena cipta, dia dicipta oleh Allah dalam keadaan bertepi. Kena ingat, makhluk bertepi. Yang ketiga macam jenis jauhar, jenis raib, kuman, enzim, maknanya virus, semua bertepi. Kerana dia boleh berada dalam badan orang tu kena penyakit sebagai asbab. Maksudnya bila Allah keluarkan, matikan kuman, pakai antibiotik, dia keluar daripada badan, akhirnya dia tak ada dalam badan, akhirnya kita kata tak sakit lagi. Tepi dia tu dah tak ada dalam tu, dia ada tempat lain, mungkin dihapuskan dan sebagainya. Jadi yang kedua, jenis jauhar, jenis apa, jirim, jisim, jauhar, mesti benda sel, benda halus, kuman, enzim, atom, semua bertepi. Maksudnya begitu. Kemudian jauhar firik, malaikat bertepi. Tolong ingat, malaikat, jin, semua benda raib, tapi mereka bertepi. Tubuh mereka ada had dan hingga. Walaupun Jibril itu besar, seluas laut, lebih besar daripada lautan, sehingga air di lautan dicurah ke sayap dia tak akan titis ke bawah. Besar, tapi dia bertepi. Ingat perkataan bertepi. Bila bertepi, makhluk bertepi, ni tanda beza tuan-tuan. Dia tidak dia sama, dia boleh menyentuh, boleh meratai, boleh meresapi, boleh melingkungi, boleh bercerai, boleh bersekutu. Tengok, boleh bersekutu, boleh bercampur, boleh berserai. Tak kisah, sebab dia bertepi. Contohnya kita air dengan gula. Air makhluk jenis katakan jirim,
gula jirim, kita campur, kita gaul-gaul, dia menjadi, dia meratai, dia meresapi, dia jadi dua dalam dia jadi satu benda lah, air gula. Maksud begitu. Dan dia boleh bercerai, kita boleh ceraikan balik. Maksudnya kalau kita jemur, cara buat sistem turasan, keluar balik gula, air pun matahari serap. Jadi benda, makhluk ni kita nak faham dalam minda kita, akal kita. Pertama, bila dia bertepi, dia boleh campur mencampuri, dekat mendekati, lekat melekati, melingkungi, menutupi, apa semua. Okey, katakan kita tengok macam yang tadi saya kata, benda gula dengan air. Okey, macam angin cahaya nak bercampur dengan kita. Makan salah makan, buah langka masuk angin. Sebab masuk angin, pada ada angin, kembung, perut pom-pom macam budak-budak. Baru lahir masuk angin, kena masuk kat pusat dia, sapu minyak angin lah, angin akan perut kembung, angin boleh masuk. Lepas tu maksudnya begitu, bila kita sapu itu, insya-Allah tak ada lagi. Maksudnya dia boleh bila dia bertepi, dia boleh campur mencampuri, berada dalam, berada luar. Maksudnya begitu. Okey, itu tentang makhluk jenis, katakan jenis angin cahaya. Maksudnya juga dengan cahaya laser, macam doktor tembak batu karang dengan cahaya laser. Itu semua dia boleh sebab dia bertepi. Yang ketiga, makhluk jenis jauhar, makhluk jenis makhluk jenis yang kecil ni, jauhar, maksudnya macam kuman virus masuk dalam badan kita, kita jadi sakit. Maksudnya paru-paru berkuman. Kita tak nampak, tapi doktor guna mikroskop nampak paru-paru berkuman. Sebab dia bertepi, dia boleh masuk di dalam, dia boleh berada di luar sesuatu. Sebab dia bertepi. Yang ketiga, makhluk macam malaikat, jin. Boleh masuk dalam badan orang, jin. Nak rasuk orang, dia masuk. Maksudnya, tu ikut suka dia. Dia boleh buat, dia masuk ikut urat darah, dia masuk ikut, dia rosakkan pemikiran. Jadi macam-macam. Kita tengok orang yang jadi gila, kena ilmu sihir, ilmu santau, orang boleh buat jadi gila sebab dia hantar jin masuk, merosakkan sistem sistem tubuh dia. Boleh dengan asbab. Allah Ta'ala, mereka tu sebagai asbab. Allah Ta'ala yang buat semua tu, tapi berasbabkan mereka. Jadi kita tengokkan makhluk baik jenis jirim, jisim, juhar pirit. Pertama, bila dia bertepi, dia boleh masuk, meratai, meresapi, melingkungi, membayangi, menutupi pada makhluk yang lain. Jadi sebab dia bertepi. Jadi maksudnya begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bila dia bertepi, dia boleh bercerai dan bersekutu. Makhluk boleh bercerai, boleh bersekutu. Saya harap tuan-tuan faham benda ni. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Malaikat sendiri boleh, jin boleh. Baik-baik. Sekarang kita masuk kepada, katakanlah bila makhluk bertepi, dia boleh ratai, bercampur dan bersekutu dan bercerai. Masuk bertepi. Yang ketiga, bila makhluk bertepi, dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa. Ini kena ingat baik-baik. Apa itu kelakuan? Maksudnya kalau dia terima hidup, dia tak boleh terima mati. Kalau dia mati, dia tak berlaku hidup atas diri dia. Kalau dia sihat, dia tak berlaku sakit. Sakit tak berlaku sihat. Kalau dia ada sekarang, dia tak ada di tempat lain. Kalau ada tempat lain, tak ada di sini. Dia ada tempat lain. Sebab apa dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa? Sebab dia bertepi. Tubuh dia bertepi. Tuan-tuan kena faham benda ni. Kalau tak faham makhluk sifat makhluk ini yang pertama yang bertepi ni, susah nanti nak kenal Allah, susah tak boleh nak kenal Allah. Sebab kita kata dari awal tadi, nak kenal Allah, guna akal pemikiran kita guna. Kita tak guna benda lain, kita tak guna zikir, tak guna baca Quran. Bukan baca Quran dapat pahala, tapi macam mana cara kita nak berfikir kebesaran Allah? Kita kena fikir. Tengok makhluk dia bertepi, bertepi tak boleh. Maksudnya campur, bila bertepi dia boleh meratai, meresapi, dia boleh berada dalam satu, boleh berada luar satu, kan? Maksudnya begitu. Jadi sekarang ni kita tengok sifat makhluk yang kedua, dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa. Tadi dia bertepi, tak boleh terima. Kalau dia kaya, dia tak miskin. Miskin tak kaya. Dia macam itulah. Sampai kalau dia sakit tak sihat, sihat tak sakit. Kalau dia hidup, dia tak mati, mati tak hidup. Dia salah satu-satu. Bila kita nak masuk, bila kita faham makhluk bertepi, kita ambil dalil Al-Quran. Kita bila bercakap tu, kita kata kita kena guna dalil. Dalil maksudnya apa? Dalil yang kata Allah Ta'ala nak cerita tentang diri dia. Allah kata Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk, tak sama dengan makhluk. Dan juga Allah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi dalam 6 masa Allah bersemayam di aras. Orang dah kelang kabut dah dengan dalil tu. Dia kata Allah duduk kat atas ke? Dia tak boleh duduk sebab
zat Allah ni dia bersifat kesalahan. Kalau makhluk bertepi, dia tak bertepi. Bila tak bertepi, macam mana dia nak duduk dalam satu? Dia nak meratai, tak boleh. Lepas tu Allah kata, Allah meliputi tak satu dalam keadaan tempuh, tak sentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Allah meliputi tak satu dalam keadaan tempuh, tak sentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Makhluk tadi bertepi, dia tempuh, sentuh, dia bercerai, dia bercampur, bersekutu. Itu makhluk. Tentu kena faham benda ni baik-baik. Tak faham tanda beza ni, dia susah nak kenal Allah. Susah. Kalau tak faham, tentu ulang sampai faham. InsyaAllah lah ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, dalam tempoh masa singkat, saya nak sentuh benda sangat penting. Iaitu tuan-tuan kena kenal makhluk sebelum kenal Allah. Kenal makhluk dulu. Kenal makhluk rata-rata. Baru kamu kenal Allah yang sangat nyata. Kalau tuan-tuan tak mahir tanda beza ni, tuan-tuan susah nak kenal Allah. Susah. Maksudnya, fikirlah kalau kata sebut Allah Akbar, Allah Maha Besar. Besar mana Allah tu? Dia dah pening kan? Walaupun Allah kata dia Maha Besar, jangan duk fikir besar mana. Sebab dia tak bertepi. Kan? Dia tak ada had. Makhluk bertepi ada had, ada hingga. Allah tidak ada had, tak ada hingga. Maksudnya kata Allah meliputi satu. Allah lebih hampir dengan kita daripada urat leher kita. Allah sentiasa berserta kita di mana kita berada. Allah kata kita dia tak heran. Dia nak cakap macam mana ke? Allah nak cakap kita berserta ke? Nak kata kita dekat ke? Tak apa. Sebab kalau makhluk sama makhluk, kalau kata malaikat kiri kanan yang menulis, dia dekat dengan kita, dia sedang catat. Allah Ta'ala kata dia hampir dengan kita daripada urat leher. Allah berserta dengan kita di mana kita berada. Dia bukan seperti malaikat. Allah Ta'ala bukan seperti malaikat. Sebab apa? Dia tak berada di tepi kita, di samping kita, tak ada. Dia adalah ada dalam keadaan tak bertepi. Kan? Maksudnya, macam mana? Wallahualam. Kita serah pada Allah. Allah Ta'ala saja yang tahu. Hakikat ini Allah Ta'ala yang bagi faham. Kita tak tahu. Jadi maksudnya, kita hanya tahu Allah meliputi tak satu dalam keadaan tempuh, tak sentuh. Allah meliputi kita dalam keadaan tempuh, tak sentuh. Tak bercerai. Dia tak bercerai kita dan tak bersekutu. Jadi ni kenapa? Sebab zat dia tak bertepi. Sebab Allah kata, kita bila kaji makhluk, semua makhluk bertepi. Bila bertepi saja, makhluk tertakluk oleh banyak perkara. Boleh sentuh, boleh berada dalam suatu, boleh berada di luar suatu. Allah Ta'ala boleh menempat dalam suatu, suatu boleh menempat dalam dia. Allah Ta'ala bila tak bertepi, tidak ada satu benda yang boleh menempat dalam Allah. Allah sendiri tak boleh bertempat dalam makhluk. Maksudnya begitu. Tempuh makhluk, tempuh kuasa dia, tapi tak sentuh. Ada orang kata yang meliputi itu kuasa dan ilmu pengetahuan Allah. Tak kisahlah nak cakap apa pun, bolehlah kita terima. Ilmu dan pengetahuan Allah meliputi. Tapi meliputi dalam keadaan tempuh tak sentuh. Tak bercerai, tak sekutu. Contoh orang kata ni, siapa angkat benda ni? Saya angkat. Jangan kata Allah angkat. Saya yang angkat. Sebab tuan nampak siapa? Saya yang buat, saya angkat. Tapi Tuhan kata, macam mana Tuhan kata? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu aku cipta, padahal Allah mencipta kamu dan barang perbuatan kamu. Pada hakikatnya Allah cipta saya dan benda perbuatan saya angkat ni Allah yang buat. Allah yang buat ni bagi terangkat ni. Tapi kita kata, Allah buat, bukan cikgu buat. Pada mata zahir saya kata saya lah yang angkat. Tapi hakikat dia Allah yang buat. Allah yang menggerakkan tangan saya untuk angkat dengan izin dia. Betul orang Melayu kata izin Allah, izin Allah, izin Allah. Kita dengar benda tu dah lama, tapi kita tak faham. Sebab tak faham tanda beza. Tak faham tanda beza, dia jadi tak betul lah. Kan? Jadi kita sekarang ni tugas kita nak belajar tanda beza, kita nak kenal Allah. Kita nak kenal Allah, nak tahu tentang Allah. Allah Ta'ala sahaja yang maha berkuasa, yang melakukan segala-gala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat muliakan, dalam tempoh masa 30 minit, saya ambil pendekatan yang berbeza sedikit dari sebelum ini. Jadi sebab apa saya tak nak ambil masa banyak tuan-tuan. Tapi saya nak cakap benda penting. Bermula dari tadi, saya cerita manusia bermata tiga. Mata zahir nampak makhluk buat. Itu tak boleh nafikan. Siapa buat salah, dia berdosa. Makhluk, dia mengumpat orang, dia yang berdosa. Tapi perbuatan yang nak menzahirkan mengumpat tu dengan kuasa dan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak boleh mulut nak keluar perkataan. Itu maksud dia. Pada zahir, dia lah salah, dia berdosa. Dia kena bertobat. Jangan letak kesalahan daripada Allah pula. Bukan aku mengumpat, Allah yang gerak mulut aku mengumpat. Mana boleh cakap macam tu? Tak boleh. Di segi zahir, makhluk yang salah. Makhluk, milik makhluk 100%. Siapa masak nasi goreng? Saya yang goreng. Sedap. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Engkau asbab
masih yang kau rajin buat nasi goreng. So ya, hakikatnya bila makan sedap, Allah alhamdulillah. Betul Nabi kata dalam satu hadis Nabi dalam kitab Al-Hikam, Rasulullah bersabda satu hadis, dalam satu hadis, jika seorang beri satu pada kamu tak nampak yang memberi itu Allah, kamu syirik ketika itu juga. Betul lah. Orang bagi kita nasi goreng tak nampak Allah yang bagi. Syirik menduakan Tuhan. Bukan orang bagi. Zahir, mata zahir Allah bagi. Akal ni. Akal yang mata kena kata Allah yang bagi, Allah yang takdirkan. Kalau Allah tak takdirkan, tak sampai nasi goreng kat kita. Mana makhluk ada kuasa? Kalau kena hukum makan, wajib dapat nasi goreng Allah yang bagi. Tak boleh tidak. Akal kita ni Allah yang hantar, Allah yang bagi. Jadi sendiri mustahil. Dia ni asbab. Tukang goreng tu asbab. Harus aku menerima nasi goreng. Alhamdulillah. Terima kasih Allah bagi aku makan nasi goreng. Contoh. Itu maksudnya nampak Allah yang bagi, makhluk sebagai asbab. Itulah maksudnya tauhid. Tauhid maksudnya kita nampak segala kebesaran Allah pada setiap perbuatan yang berlaku ke atas makhluk. Nampak 24 jam. Sekarang ni kita tak nampak. Dia nampak makhluk, dia, aku, engkau. Itu yang kerja kita. Bila nak nampak Allah ni? Bila nak nampak Allah? Sekarang kita kena buat bagi nampak Allah. Ini bukan kerja main-main. Ini kerja yang betul-betul. Kalau tuan-tuan kata apa, nak selamat dari syirik, buatlah benda ni. Ikut, bukan saya ajar, saya nak kongsi. Inilah yang sebenar tauhid. Bukan kita nak pergi zikir banyak-banyak atas gunung, atas bukit, atas apa. Bukan. Baca Quran, ulang berjuzuk-juzuk. Itu baguslah. Itu sunnah Nabi, dapat pahala. Ada pengajaran. Tapi ini cerita tauhid. Kita nak kenal Allah ni, kena banyak berfikir tentang kejadian dia. Barulah Allah campakkan kebesaran dia dalam hati kita. Sebab saya sebut tadi, manusia bermata tiga. Mata zahir, kita semua. Kita kena mengaku kita buat. Kalau kita salah, minta ampun dan bertobat. Mengaku kita salah. Tapi mata akal fikir, kalau tak izin Allah, tak jadi. Mata akal ni, dia kena ikut Al-Quran dan hadis. Kena rujuk Al-Quran. Contohnya Allah menurunkan hujan. Kita nampak mata zahir, hujan turun dari langit. Air tu dikumpul-kumpul, buat turun. Kalau orang tak faham tauhid, dia kata itu apa? Hujan semula jadi. Hujan faktor alam semula jadi. Tak. Sebenarnya bila turun hujan, betul saya nampak hujan turun dari langit. Tak nampak Allah buat pun. Tapi yang takkan kena kata benda ni dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak turun hujan ni. Macam mana kau tahu? Tu Quran cakap. Kami menurunkan hujan. Daripada hujan kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita nak cakap apa lagi? Bila Al-Quran dah cakap, kita kena beriman dengan Al-Quran. Tu Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara. Al-Quran dan hadis. Kalau kamu berpegang pada dia, kamu tak akan sesat. Jadi bila hujan turun, kita kena kata mata-mata zahir, hujan turun. Ini kapal terbang TUDM pergi buat awan, suntik awan, turun hujan. Allah juga buat hujan tu. Sebab kapal terbang TUDM, sebab saja. Mereka usaha, tapi Allah yang izinkan turun. Kalau kau itu Allah tak nak izin hujan turun, kau bawa pergi 3 kapal terbang pun, kau buat-buat dia tak jadi. Tapi bila turun, Allah yang izinkan. Maka harus kita menerima satu hujan rahmat daripada Allah. Allah yang buat hujan. Tapi kita sampai tak tahap fikir kita ke tu? Kita tak sampai, tuan-tuan. Kita asyik leka dengan makhluk. Kita leka dengan dunia. Kita leka dengan diri kita. Allah pandai sikit. Ya, Allah bagi kelebihan pada orang. Ada belagak. Dah sombong. Dah riak. Dah ujub. Ingat senang nak buang ujub ni. Ujub ni tak rasa diri tu buat. Rasa Allah buat semua. Ujub ni penyakit hati yang paling halus. Kalau dia tak hati-hati, dia susah nak buang. Riak mungkin dia tak cerita amal ibadat pada orang. Dia sembahyang tahajud banyak-banyak, dia puasa sunat banyak-banyak, dia diam je. Akhirnya habis begitu saja, orang tak tahu. Tak tahu. Tapi ujub, dia rasa diri dia yang buat. Diri dia yang puasa. Diri dia yang solat. Diri dia rasa, aku alhamdulillah, buat semua, dapat buat. Dia rasa diri dia ada. Ujub tu. Ingat senang nak buang ujub ni. Tuan-tuan kalau tak ada tauhid. Macam mana kita kata nak buang ujub? Dengan hukum akal lah. Kalau kita belajar hukum akal, wajib. Berdiri solat ni, Allah yang izin atas aku. Jadi sendiri, mustahil. Aku tak ada kuasa. Aku tak ada upaya. Harus aku menerima. Amal ibadat yang berlaku atas aku ni semua ada izin Allah. Bukan atas kekuasaan aku. Aku la haula wala quwwata illa billahil azim. Ujub tak ada ujub. Lepas tu bila orang puji kita, bagus kau dapat menyelesaikan masalah tu, kita kata astagfirullahalazim. Sebenarnya bila selesai masalah wajib Allah Taala yang bagi jadi selesai. Jadi sendiri kerana kekuatan aku mustahil. Aku makhluk yang tak ada upaya. Harus aku menerima penyelesaian itu daripada Allah sebagai asbab akulah. Tapi Allah yang menyelesaikan masalah tu. Mana ada ujub? Kita tak ada ujub di situ.
Tapi itulah kita kata, maksudnya bab tauhid ni kena sungguh-sungguh. Kena memang. Ini bukan cerita ilmu berkitab-kitab. Bukan ilmu almari-almari baca kitab. Bukan. Dia lebih pada pemikiran kita dengan berpandukan dengan asas tanda beza. Yang tajuk saya pada pagi ni ialah tanda beza. Tanda beza itulah akan memandu kita berfikir tentang masalah Allah, supaya mata zahir kita punya semua nampak makhluk buat, panca indera nampak dengar semua makhluk buat, mata rasa, tapi mata akal berfikir semua nak serah pada Allah. Kalau tak izin Allah tak jadi semua ni. Tak izin Allah saya tak boleh bercakap depan tuan-tuan. Tak izin Allah tuan-tuan tak boleh hadir majlis ilmu pada pagi ni. Tak izin, kalau bukan dengan izin Allah tuan-tuan tak faham apa saya cakap. Maka harus kita menerima suatu rezeki daripada Allah, rezeki dalam bentuk ilmu. Tadi rezeki dalam bentuk makan minum, rezeki dalam bentuk kefahaman. Satu rezeki Allah Ta'ala. Harus aku menerima. Wajib, mustahil, harus. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa masa pun dah cukup. Saya buat ringkas saja supaya tuan-tuan tak ambil masa lama. Tapi di dalam percakapan saya ni, tuan-tuan ulanglah balik sampai tuan-tuan faham apa sebab saya nak bercakap dengan tuan-tuan begini. Pertama, saya nak tuan-tuan faham tentang tanda beza antara Allah makhluk. Kesimpulannya daripada percakapan pada pagi ini, makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Itu dalil Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran tak kata Allah tak bertepi, tapi kita fikir makhluk bila bertepi dia tak boleh timur dia keluarkan satu masa, dia boleh mencampuri, dia boleh meratai. Mana Allah kenapa Allah tak boleh bercampur dengan kita? Kenapa Allah tak boleh menempat dalam makhluk dalam tempat Allah? Sebab dia tak bertepi. Kita tutup bicaralah zat Allah ke, sifat Allah ke, kuasa Allah ke, kekuasaan keagungan Allah. Tak mau cerita. Kita kata Allah tak bertepi saja. Bila tak bertepi, jangan siapa duk fikir Allah Ta'ala duduk di atas langit. Allah kata dia bersemayam di atas, duduk di atas. Bukan duduk. Itu kenyataan, kejadian dia. Ikut suka. Allah nak cakap macam mana? Dia bersemayam di aras ke? Dia berduduk, Allah berada hampir dengan kita ke? Ikut suka Allah. Itu hak dia nak cakap. Tapi bagi kita yang faham ni, kita kata dia berada di aras, dia berada hampir dengan kita, dia meliputi satu. Langkah dia tak bertepi. Jadi bukan dia boleh campur dengan makhluk, bergaul-gaul. Allah meliputi orang-orang kafir dalam Al-Quran. Allah duduk dalam orang kafir campur. Mana boleh lagu tu? Salah faham. Allah meliputi orang kafir. Ya, sebab itu dari Al-Quran. Tapi bukan dia duduk di dalam sebab dia tak bertepi. Jadi kena faham baik makhluk bertepi, sama-sama makhluk dia bolehlah bergaul, campur gaul. Boleh menempuh, meratai dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya mulakan, saya terpaksa cakap dalam masa ringkas. Suara pun Allah Ta'ala bagi. Tak berapa ada. Tapi tak apa, insya-Allah dengan izin Allah. Ini sebagai satu ulang kaji balik. Tapi saya ambil pendekatan yang ringkas. Bagi yang mendengar, cubalah ulang kaji balik. Tentang faktor ni sangat penting. Kalau tuan-tuan nak semayang khusyuk, tuan-tuan nak takbir terus ingat kepada Allah. Nak takbir terus, kebesaran Allah masuk. Memang Allah Ta'ala bagi. Tapi kita sekarang semayang, kita nak masuk kebesaran Allah. Ingat senang. Kalau Allah tak nak masuk, kebesaran Allah, hanya Allah boleh masuk. Tengok riwayat Abu Daud tadi. Tidak ada satu benda di langit, di bumi yang boleh memuatkan kebesaran zat aku kecuali hati hamba-hambaku. Bila memuatkan, siapa yang memuatkan kebesaran Allah hati kita? Allah. Bukan kerana kita amal ibadat kita, bukan. Oh, aku nak zikir banyak-banyak sebab apa? Aku akan nak kenal Allah. Ni fikir tolak kebesaran makhluk, tak ada hak makhluk. Semua yang nak berlaku ni dengan izin hak Allah. Barulah Allah Ta'ala nak campakkan, muatkan kebesaran hati kita. Kita terasa bila kita solat tu, terasa kebesaran Allah di depan mata. Daripada kita mula takbir sampai kita bagi salam, terasa kebesaran Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Gunanya ilmu tauhid ini tuan-tuan, saya bukan nak paksa tuan-tuan, tapi inilah jalan dia. Maksudnya tuan-tuan kajilah apa percakapan saya, bawalah ke peringkat atas sangka. Kaji apa saya cakap ni. Selama ni perbicaraan ini tidak terdapat di mana-mana. Sukar orang nak bercakap tapi dengan izin Allah. Allah bagi izin kepada saya, kehendak dia, saya bercakap dengan izin Allah. Minallah billah lillah. Maksud minallah, semua daripada Allah. Percakapan saya ketika bercakap berserta dengan Allah dan akhirnya atas kepada Allah juga. Tujuannya untuk Allah juga. Jadi tuan-tuan, mohon ampun dan maaf atas kekasaran bahasa. Jadi saya mohon maaf dan jazakallahu khairan katsiran bagi yang mendengar, bagi melihat. Jadi semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kita semua. Dan akhir dengan sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilham ya Allah agar kami menjadi orang cerdas. Lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung
kepadamu ya Allah. Kejahatan pendengaran kamu, kejahatan penglihatan kamu, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kamu, kejahatan cita-cita kamu. Kami beli kepadamu ya Allah, beli kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Insyaallah kita sambung kali pada ada rezeki minggu depan. Saya sambung balik masih nak tanda beza lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.